Nasional ini majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 035. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama yang menghiasi dunia politik minggu ini. Pakatan Harapan bakal ke Putrajaya. Agung ingatkan Mahyadin perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Penentang Mahyadin disuruh ke meja rundingan segera demi negara. Salam bahagia. Kelihatan beberapa kain rentang provokasi yang mendesak Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan dikesan digantung di Bagan Datuk dan disedari oleh orang awam pada pagi Rabu lalu dipasang di persimpangan jalan dan hentian bas di sekitar Bagan Datuk. Ketua Pemuda UMNO bahagian Bagan Datuk Muhammad Rizan Razali berkata, kain rentang tersebut dikesan digantung seawal jam 7.30 pagi di beberapa tempat sepanjang jalan dari Pekan Bagan Datuk hingga ke Hutan Melintang. Menurut beliau, pemuda UMNO bahagian Bagan Datuk telah digerakkan ke seluruh kawasan untuk menurunkan kain rentang provokasi berkenaan. Menurut beliau, tindakan ini amat keterlaluan dan biadab yang sengaja dilakukan untuk mengaibkan Presiden UMNO yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk. Muhammad Rizam berkata pihaknya yakin kain rentang tersebut akan digantung semula oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Katanya setakat ini pihaknya tidak mengetahui motif tindakan menggantung kain rentang berkenaan kerana hanya dibuat di Bagan Datuk. Setakat ini hanya di Bagan Datuk dan beliau telah bertanya rakan-rakan pemuda UMNO bahagian lain, namun tiada kain rentang provokasi seumpama itu dipasang di kawasan mereka. Dua ahli Parlimen DAP mengkritik respon Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin yang mengatakan akan menjalankan siasatan bagi menentukan kesahihan dakwaan yang dibuat ahli Parlimen Pakatan Harapan PH berhubung habuan wang tunai RM30 juta dan jawatan menteri. Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran dan ahli Parlimen Kota Melaka Ku Puah Cheong berkata tindakan mengejut itu seolah-olah memandang remeh dengan menganggap laporan polis yang dibuat mereka sebagai palsu dan fitnah. Mereka menegaskan mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan jawatan menteri kepada mereka adalah benar dan ianya fakta. Beliau berkata isu ini penting bagi negara kerana undi tidak percaya akan segera diadakan di Parlimen. Oleh itu mereka telah melaksanakan tugas sivik untuk melaporkan masalah ini kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Sebelum ini, Kulasegaran bersama dua lagi MP DAP mendakwa ada pihak cuba memberi rasuah kepada mereka berbentuk wang tunai dan jawatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan sudah menerima ketiga-tiga ahli parlimen tersebut. Kulasegaran sebelum ini mendakwa beliau dihubungi seorang individu tidak dikenali yang menawarkan ganjaran sekiranya memberikan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional PN. Sementara itu, Kulasegaran dan Co menegaskan mereka telah pun meminta pihak SPRM menyerahkan laporan rasmi kepada parlimen mengenai perkara tersebut agar ia dapat diperdebatkan. Mereka juga mengingatkan agar Menteri Dalam Negeri memandang serius laporan tersebut tanpa sebarang prasangka. Sementara itu, keadaan tidak kelihatan baik untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Susulan kekurangan sokongan kepada Mahyadin di Dewan Rakyat bukan lagi satu rahsia. Menurut sumber peringkat tertinggi, gabungan itu berkata ini bukannya penamat buat pentadbiran Perdana Menteri Mahyadin Mat Yassin kerana ia masih boleh menjadi kerajaan minoriti. Sumber itu berkata Mahyadin bagaimanapun mempunyai pilihan untuk membubarkan Parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya diadakan. Tarikh pilihan raya itu bergantung kepada nasihat Suruhanjaya Pilihan Raya dengan mengambil kira keadaan COVID-19. Persoalan mengenai majoriti Mahyadin di Dewan Rakyat timbul selepas beberapa ahli Parlimen UMNO menarik sokongan mereka terhadap Perdana Menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional minggu lalu. Ahli Parlimen Pembangkang turut memaklumkan Yang di-Pertuan Agong yang mereka tidak menyokong pihak kerajaan. Perdana Menteri di bawah tekanan untuk membuktikan sokongannya di Dewan Rakyat dan didesak mengadakan sidang khas Dewan Rakyat bulan ini untuk meredakan isu itu. Walaupun beliau berjanji akan mengadakan usul undi percaya ketika Dewan bersidang bulan September nanti. Dalam pada itu, institusi demokrasi negara akan menjadi hancur sekiranya pimpinan kerajaan oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin tidak meletakkan jawatannya atau diberhentikan dengan segera. Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu berkata, Mahyadin telah menyebabkan sistem demokrasi berparlimen negara kini berada di tahap yang membimbangkan. Menurutnya, keadaan politik negara semakin kucak-kacir adalah disebabkan kerajaan yang hilang penghormatan mereka terhadap sistem tersebut. Parlimen dipermainkan, institusi demokrasi menuju kehancuran.
jika Perdana Menteri tidak berhenti atau diberhentikan dengan pelbagai cara bila lingkupkan sistem parlimen demokrasi di Malaysia. Ahli Parlimen Kota Raja itu berkata hukuman perlu diberikan atas sikap yang telah menyebabkan kehancuran kepada demokrasi, perlembagaan dan institusi. Jelas beliau tindakan yang dilakukan Mahyadin merupakan satu kesilapan besar dan akan memberikan kesan buruk kepada generasi muda akan datang. Sementara itu, Pakatan Harapan PH dilihat lebih bersedia untuk menerajui kerajaan berbanding semasa pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, Profesor Madya Awang Azman Awang Pawi, berpandangan begitu selepas melihat tidak wujud sebarang masalah antara PH dengan rakan-rakan parti komponen lain seperti Parti Warisan Sabah Warisan dan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Katanya berdasarkan situasi dan perkembangan semasa yang dipantau ketika ini, PH dilihat seolah-olah sekata mempunyai musuh yang sama dan matlamat yang sama. Mereka selesaikan dahulu gerakan menolak Tan Sri Mahyadin dan mereka bersama-sama secara konsensus untuk putuskan ataupun sudah diputuskan hala tuju mereka. Mengulas lanjut, Awang Azman berkata tidak ada lagi suara dalam warisan maupun pejuang yang menolak atau melabelkan unsur negatif terhadap PH ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya lagi ini seolah-olah meyakinkan rakyat bahawa mereka telah bersatu hati dan melupakan segala permusuhan lama. Tujuan mereka yang akan datang adalah untuk menubuhkan kerajaan dan memastikan perang melawan pandemik COVID-19 dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Mahyadin dalam perutusan khas pada 4 Ogos lalu memaklumkan yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk beliau menentukan keabsahannya di Parlimen melalui undi percaya pada bulan September. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menolak laporan yang mendakwa bahawa telah menawarkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri sekiranya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin gagal dalam undi percaya di Parlimen bulan depan. Ahli Parlimen Bagan Datuk mengatakan bahawa perkara itu tidak pernah dipertimbangkan atau bahkan dibincangkan dalam parti sehingga ke hari ini. Di tengah perbincangan dalam politik mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi di Putrajaya. Ketika ditanya apakah UMNO akan mempertimbangkan pemilihan calon Perdana Menteri dan mesyuarat Majlis Tertinggi yang akan datang menjelang pemilihan keyakinan bulan depan, Zahid menyatakan tidak ada rancangan seperti itu buat masa sekarang. Rabu lalu Malaysia Now memetik dua sumber yang tidak disebutkan namanya bahawa Zahid, mantan timbalan Perdana Menteri, telah mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri sekiranya Mahyadin digulingkan. Laporan itu mendakwa bahawa salah satu sumber mengatakan bahawa Presiden UMNO mengumumkan perkara itu kepada ahli parlimen parti itu dalam pertemuan tertutup baru-baru ini. Sumber lain mengatakan bahawa keputusan itu dibuat kerana keraguan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat melepaskan tuduhan rasuah terhadap Zahid walaupun UMNO menyokong Presiden PKR itu. Menurut sumber yang rapat di Istana Negara yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengingatkan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin tentang perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Baginda mengingatkan Perdana Menteri semasa sesi menghadap rutin Rabu lalu mengenai apa yang dikatakan oleh Perlembagaan Persekutuan mengenai kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Artikel 43/4 menyatakan jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri melainkan jika atas permintaannya parlimen yang dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah bertemu Mahyadin Rabu lalu sebagai sebahagian daripada pertemuan mingguan Perdana Menteri bersama Agong. Rakyat mula mempersoalkan status Mahyadin apabila 14 ahli parlimen UMNO telah menghantar surat akuan kepada Agong mengenai penarikan sokongan terhadap Mahyadin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Setelah bertemu minggu lalu dengan Sultan Abdullah, Mahyadin mengumumkan dalam perutusan khas bahawa beliau tidak akan berhenti walaupun ada tekanan oleh UMNO dan parti pembangkang lain. Sebaliknya, katanya kerajaan akan mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat pada bulan September untuk menguji majoritinya sambil menambah bahawa Raja telah memberikan persetujuan untuk perkara itu. Ini diikuti oleh sidang media oleh Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di mana dia mendakwa bahawa 31 ahli Parlimen Barisan Nasional akan terus menyokong kerajaan Mahyadin, tetapi jumlah berkenaan telah dipertikaikan kerana beberapa anggota Parlimen yang disenaraikan oleh Naib Presiden UMNO dimasukkan dalam surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka juga telah menafikan bahawa mereka masih menyokong Mahyadin. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin mendakwa jawatan Perdana Menteri tidak sah boleh mengheret atau mendedahkan negara kepada risiko perundangan yang tinggi. Dia berkata tindakan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin boleh disifatkan sebagai misfeasance in public office, boleh dikenakan saman atas kuasa tindakan. Dalam pada itu, Muhammad Hanifah berkata kewujudan undang-undang dan perlembagaan adalah bagi memastikan setiap tindakan mana-mana pihak khususnya kerajaan sentiasa sah dalam ruang lingkup tersebut.
Tambahnya sering diperkatakan bahawa kewujudan perlembagaan melambangkan kuasa kerajaan itu terhad dan tidak mutlak. Sementara itu, beliau berkata tindakan Perdana Menteri ketika ini jelas melanggar sumpah kesetiaan yang diikrarkan bagi menjunjung dan mempertahankan ketinggiannya. Mahyadin dikatakan sama sekali tidak menghormati undang-undang dan ketinggian perlembagaan persekutuan. Katanya seseorang Perdana Menteri itu amat perlu melakukan pelbagai tugas rasmi yang diperuntukkan di bawah undang-undang dan perlembagaan. Justru itu, secara tersirat, kedudukan dan status beliau itu sewajarnya tidak perlu diragui dari segi keabsahannya. Menggemparkan dan terkini, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyeru semua ahli parlimen yang menentang dan menolak Tan Sri Mahyadin Mat Yassin untuk bersama di meja rundingan sekarang untuk membentuk sebuah kerajaan yang inklusif, adil dan progresif dengan jaminan setiap parti akan dilayan secara adil. PH berkata kesemua penentang Mahyadin dijemput untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri bagi membuktikan sokongan serta membentuk satu majoriti baharu di parlimen. Menurut kenyataan itu, demi masa depan rakyat dan negara, semua pihak yang menentang Tan Sri Mahyadin Yassin perlu bersama di meja rundingan sekarang. Amatlah penting semua pihak dapat bersatu di bawah sebuah kerajaan berjiwa rakyat yang mampu memperbetulkan segala kepincangan dan kegagalan Perikatan Nasional menjelang undi percaya terhadap Perdana Menteri nanti. PH menegaskan bahawa negara amat memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, berkesan dan dipimpin seorang Perdana Menteri yang mempunyai keabsahan serta sokongan majoriti ahli parlimen. Tambahnya, walaupun setakat ini umum sedia maklum bahawa hanya 100 ahli parlimen menyokong Mahyadin, namun beliau enggan meletakkan jawatan secara terhormat berdasarkan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Pada masa sama, PH berpendirian untuk tidak menyokong pilihan raya diadakan dalam tempoh yang terdekat ketika pandemik sedang memuncak. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.